Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia pada hari ini kita dapat berjumpa lagi, bertemu lagi dalam program tuition online Perlis Mengaji. Alhamdulillah pada hari ini pada 19 Mei 2020 kita bertemu lagi untuk program Perlis Mengaji yang dikuasakan oleh Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Agama Islam Perlis, Kerajaan Negeri Perlis serta Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Salam satu haluan sehaluan. Saya pada hari ini kita akan berfokus kepada matematik, khasnya matematik tahun 4. InsyaAllah pada hari ini kita nak fokus pada matematik tahun 4 untuk anak-anak kita, anak-anak cikgu yang ada di luar sana yang sedang bercuti, cuti PKP kita. Dan hari ini, mari sama-sama pagi ini kita mengulang kaji ataupun belajar untuk matematik tahun 4. Dan sebelum itu, cikgu berharap anak-anak yang bersama cikgu sekarang ni di sana, di luar sana, bersedialah dengan alat-alat tulis. Kalau boleh ada sama buku teks matematik tahun 4. Kita nak belajar, kita nak mengulang kaji, mengisi masa yang terluang pada hari ini untuk kita sama-sama belajar. Tajuk apa kita hari ini? Ya, tajuk hari ini adalah masa dan waktu. Masa dan waktu, cikgu nak fokuskan kepada yang ni je. Menyatakan perkaitan antara alaf, abad, dekad dan tahun. Seterusnya kita akan masuk kepada menukar unit masa melibatkan jam dan hari, hari dan minggu, bulan dan tahun, tahun, dekad dan abad. InsyaAllah lah pada ini kita nak belajar mudah-mudah yang boleh kita faham untuk kita mengisi masa kita untuk kita belajar di rumah, home based learning. Nah, kita sama-sama belajar, sama-sama dah lama dah kita tak pergi ke sekolah dan dengan adanya program ini kita belajar sama-sama. Kita ambil yang mudah-mudah yang anak-anak boleh belajar insya-Allah dan dapat memahami apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekali lagi cikgu berharap semua yang bersama dengan cikgu pada hari ini sama-sama menyediakanlah alat tulis, buat catatan untuk kita lebih memahami apa yang kita belajar dan kita tak tengok saja dan kita mencatat apa yang kita belajar pada hari ini insya-Allah. Dan kita berdoalah apa yang kita belajar hari ini diberkati dan lekat di hati kita, di sanubari kita insya-Allah. Baik, mudah saja kita belajar ni. Kita tengok sikap. Ini bulan-bulan yang kita ada di negara di kita lah yang kita belajar. Okay, yang pertama pada tahun 2020 dengan ada bulan Januari. Ini kalender dah. Hari bulan ataupun kalender hari bulan yang ada di depan di rumah kita semua ada kalender. Kita tengok ada bulan Januari, ada berapa hari dalam bulan Januari ni? Dalam bulan Januari tahun 2020 ada 31 hari. Januari. Seterusnya bulan Februari atau bulan 2. Bulan 2 tahun 2020 ada berapa hari? Okey, bulan 2 tahun 2020 ada 29 hari. Ini hari. Jadi, satu hari bulan sehingga kepada 29 hari bulan. Ini untuk bulan Februari, bulan 2 tahun 2020 tahun inilah. Okey, seterusnya Januari, Februari, Mac. Okey, bulan Mac ada berapa hari? Kalau tengok kalender kita ni, ya, bulan Mac ada 31 hari. Bulan Februari tadi, ya, ada 29 hari. Januari, Februari, Mac 31 hari. Seterusnya April. Bulan April juga bulan 4 ada berapa hari? Ya, bulan April tahun 2020 tahun ni kita ada 30 hari. 30 hari. Itu daripada 1 hari bulan sehinggalah kepada 30 hari bulan. Itu
Hari, jadi itulah Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Itu hari. Jadi bulan April ada 30 hari. Seterusnya, selepas bulan April, ya sekarang bulan Mei. Bulan Mei ataupun bulan 5, sekarang bulan yang kita sedang berada sekarang lah. Kalau hari ini, berapa bulan hari ini? Hari ini ialah 19 Mei. 19 Mei, hari Selasa. Hari Selasa, 19 Mei. Berapa hari dah kita berpuasa bulan Ramadan? Hari ini. 26 hari. 26 Ramadan. Hari ini 19 Mei hari Selasa untuk bulan 5. Tak lama dah. Yang bagi kita yang berpuasa 19, 20, 21, 22, 23, insya-Allah 24 kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri insya-Allah lah, dan itu untuk bulan 5. Jadi bulan 5 ni ada berapa hari? Bulan Mei. Ya, bulan Mei ada 31 hari. Ya, ada 31 hari. Itu bulan Mei. Okey, seterusnya bulan Jun atau bulan 6. Okey, bulan 6 ada berapa hari? Bulan 6 ada 30 hari. Jadi Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. 6 bulan. 6 bulan ni dah bulan depan bulan 6 kita setengah tahun. Ya, setengah tahun ataupun 6 bulan. Tak sampai setahun lagi, dia baru setengah tahun. Okey. Selepas bulan Jun, bulan apa? Ya, bulan Julai lah ini. Bulan 7. Ada berapa hari bulan 7? 31 hari. Ini 31. 31. Okey, setelah bulan Jun, Julai, Ogos. Bulan Ogos, bulan 8. Bulan 8 kita ada satu peristiwa penting untuk negara kita, iaitu Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan negara kita. Pada tahun ini Hari Kebangsaan 31 Ogos jatuh pada hari Isnin. Ni 31 Ogos. Ya, adik-adik, anak-anak di rumah pun boleh tengok di kalender di rumah, boleh pegang satu kalender, ambil satu kalender, kita panggil kalender apa, kalender kuda ke. Yang ni selalu cikgu-cikgu kami ni masa ni kita panggil kalender kuda. Kenapa panggil kalender kuda? Ada gambar kuda di sini. Ya, gambar kuda itu kita panggil kalender kuda. Sebab kalender kuda ni mudah kita tengok untuk kita nak tengok hari. Baiklah, itu bulan Ogos. Seterusnya Julai, Ogos, September, bulan 9. Baik, bulan 9 ada berapa hari? Ya, bulan 9 ada 30 hari. 30 hari. Juga dalam bulan 9 ada satu tarikh yang istimewa, iaitu 16 September. 16 September ni ialah hari penubuhan Malaysia. 16 September, yang 31 Ogos Hari Kebangsaan. 16 September hari penubuhan negara kita Malaysia, gabungan antara Malaysia, Sabah, Sarawak. Itu menamakan negara kita Malaysia. Jadi 16 September. 16 September ni adalah tarikh yang bersejarah. Ya. Baik, seterusnya lepas September, Oktober ataupun bulan 10. Bulan 10 ada berapa hari? Ya, bulan 10 ada 31 hari. Ini 31 hari. Oktober. Selepas Oktober, November, bulan 11. Bulan 11 ada 30 hari. Dan seterusnya bulan yang terakhir untuk tahun 2020 dalam setahun ada bulan Disember, bulan 12. Ya, bulan 12. Jadi dalam bulan 12 ada berapa hari? Bulan 12 ada 31 hari. Jadi sekarang 6 bulan lagi, 6 bulan yang kedua, tadi Januari sampai Jun, sekarang Julai sampai Disember. Ya, ini genap cukup 12 bulan. Jadi
Januari sehingga Disember, 12 bulan. 12 bulan bersamaan dengan 12 bulan bersamaan dengan 12 bulan bersamaan dengan 1 tahun. Jadi genap 1 tahun, 12 bulan 1 tahun. Ini kita, jadi perkaitannya 1 tahun ada 12 bulan. Nah. Jadi itu yang kita tengok kalender kita. Baik. Seterusnya, yang ini semua boleh nak. Jadi kita dapat tahulah sekarang dalam satu tahun ada 12 bulan. Kita tengok sama-sama tadi. Ada kalender ni. Dia ada Januari, cikgu tunjuk Januari sehinggalah Disember. 6 bulan pertama, 6 bulan kedua. Terus campur dia 12. Jadi 12 bulan jadi 1 tahun. Okey. Baik. Ini bulan 5 sekarang. Kita tengok sekejap kalender kita bulan 5. Baik. Dalam bulan 5, bulan Januari, Mei, bermulanya 1 hari bulan sehingga 31. Baik. Yang genap seminggu, mari kita tengok 1 minggu yang dikatakan daripada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Jadi, kita tengok yang penuh ni. Ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, 7 hari. Jadi, maksudnya di sini, 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Dalam 1 bulan, ada berapa minggu? Selalunya 1 bulan kita kira yang penuh sini berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi, 1 bulan 4 minggu. Kita boleh kata ada sini ada minggu yang tak penuh. Jadi kita boleh sebut 1 bulan 4 minggu. Dan 1 minggu ada 7 hari. 1 tahun ada 12 bulan. Boleh buat catatan lah sama-sama lah. Anak-anak buat catatan apa yang kita belajar ini untuk kita nak mengekalkan, untuk kita nak ingat. Ini mudah-mudah saja, tapi ini adalah matematik tahun 4, tahun 5, tahun 6 dan semua yang mengikuti pelis online pada hari ini ataupun pelis mengaji pada hari ini bolehlah membuat catatan apa yang telah kita belajar hari ini. Itu matematik kita ini. Okey. Baik, seterusnya kita tengok apa ada lagi. Ya, ini perkaitan yang kita belajar hari ini. 1 tahun ada 12 bulan, 1 minggu ada 7 hari dan yang ini 1 hari ada 24 jam. Yang ini semua tahu 1 hari ada 24 jam. Kalau hari ini 19 hari bulan Mei dah berapa jam dah bergerak? Ya, hari ini dah bergerak selama 9 jam. 9 jam 20 minit. Hari ini tak sampai 24 jam lagi, baru 9 jam 20 minit. Iaitu pukul berapa? Sekarang jam kita menunjukkan 9.20 pagi. Jadi hari ini bergerak selama hari Selasa 19 bulan Mei selama 9 jam 20 minit. Itu maksudnya jam kita menunjukkan pukul tu. Baiklah. Jadi 1 tahun ada 12 bulan, 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam. Ini perkaitan-perkaitan yang perlu kita catat, kita perlu ingat untuk anak-anak di tahun 4 khasnya lah. InsyaAllah lah. Dan mudah-mudahan kita belajar ini, anak-anak belajar buat catatan dan selepas ni kita pergi sekolah, kita belajar dengan lebih lanjut lagi dengan cikgu-cikgu kita. Dan kita berharap dengan adanya program-program ini, anak-anak di rumah dapat mengisi masa lapang, dapat belajar sedikit sebanyak untuk membantu meningkatkan kemahiran dalam kehidupan kita seharian. Itu nah. Dan baik, seterusnya kita tengok. Jadi kita lah belajar tadi 1 tahun. Jadi apa itu 1 tahun? Tahun tu ialah jangka masa lamanya 12 bulan yang kita tengok tadi lah. Dari bulan Januari sehingga bulan Disember. Itu maksudnya 1 tahun. Jangka masa tahun. 1 tahun. Cukup 1 tahun 12 bulan. Cukup 1 tahun 12 bulan. Kalau 2 tahun 24 bulan. Ya. Kalau 3 tahun 36 bulan. Ya. Itu tahun. Ya. Genap 1 tahun. Jangka masanya, jangka masa lamanya selama 12 bulan. Itu bagi tahun.
mudah-mudah saja kita belajar ini untuk anak-anak di tahun 4 belajar bersama-sama kita di tuition online Perlis Mengaji pada pagi ini. Baik, seterusnya. Selepas tahun, kita masuk kepada dekad. Anak-anak buat catatan. Dekad. Apa maksud dekad tu? Dekad dalam bahasa Inggeris, decade, tak apa. Yang penting, dekad tu ialah jangka masa 10 tahun. Itu maksud dekad. Dekad ialah jangka masa 10 tahun. Kalau umur yang baru lahir, kanak-kanak baru lahir, satu hari, masuk aja umur 10 tahun, dah boleh kata umur saya dah satu dekad. Kalau 1 tahun. Kalau 20 tahun, 20 dekad. 2 dekad. Okey. Kalau 10 tahun, umur 10 tahun, dia jauh apa umur 10 tahun? Jauh apa umur 10 tahun? Darjah 1, 7 tahun. Darjah 2, 8 tahun. Darjah 3, 9 tahun. Darjah 4 lah 10 tahun. Ya, anak-anak di tahun 4 tu, kita kira 10 tahun, dah umurnya 1 dekad. Itu nak senang. Jadi berapa umur cik sekarang? Kalau ayah tanya mak saya, 1 dekad. Kita kata umur saya 10 tahun, jadi umur saya 1 dekad. Jadi 1 dekad itu menunjukkan 10 tahun. Ya? Baik. Jadi jangka masa dekad adalah sebanyak 10 tahun. Jangka masa 10 tahun itu kita panggil dia dekad. Bukan dekat, dekad. Okey. Contoh, tahun depan, tahun 2021, untuk nak cukup dekad seterusnya, cepat sikit tak apa. Daripada tahun depan, akan masuk dekad seterusnya, daripada 2021 sehingga 2030. Ini 10, jangka masa 10 tahun, 1 dekad. Contoh. Inilah maksudnya dekad. 10 tahun. 2021 sehingga 2030. Dekad 10 tahun. Jadi, dekad, buat catatan, adalah jangka masa 10 tahun. Tadi kalau tahun, jangka masa 12 bulan. Kalau dekad, jangka masa 10 tahun. Okey, seterusnya. Tahun, dekad. Yang ketiga, yang ketiga ialah abad dan alaf. Ketiga dan keempat, cikgu tunjuk terus. Abad. Abad ni ialah jangka masa 100 tahun. 100 tahun. Dia perlahan meningkat. Kalau tadi 10 tahun, abad. 10, 10, 10, 10, 10. Kita bilang 10, 10, 10, 10, 10 sampai 100 tahun. Itu ialah abad. Jadi jangka masa untuk 100 tahun sama dengan abad. Jadi, kalau sebut perkataan abad sama dengan 100 tahun. Selepas abad, alaf. Alaf ni lagi banyak. Lagi banyak tahun. Jangka masa selama 1000 tahun. Milenium. Ataupun milenium. Alaf. 1000 tahun. Sekarang tahun berapa? Tahun 2020. Berapa alaf? 2 alaf. 2000. Okey, abad tadi 100 tahun. Abad 100 tahun, alaf 1000 tahun. Okey, 100 tahun ada tak perkataan lain yang kita boleh panggil untuk 100 tahun? Okey, untuk ada juga kita 100 tahun kita boleh panggil juga dengan apa? Kurun. Okey, ya, kurun. 1 kurun bersamaan dengan 100 tahun. Itu abad. Kurun. Tapi kita jangan guna kurun untuk dalam matematik. Kita belajar abad. Abad dan alaf. Ya. Yang tadi kita dah belajar masa 1 jam, 1 hari, 24 jam. Yang kedua, 1 minggu, 7 hari. Yang ketiga, 1 tahun, 12 bulan. Yang keempat, 1 dekad, ya 10 tahun. Selepas dekad, abad.
Abad, jangka masa dia 100 tahun. Alaf, jangka masa dia 1000 tahun. Yang itu kita belajar ni. Anak-anak di tahun 4 kalau boleh yang tu, objektif kita dah boleh dah. Ya dah pandai dah sampai dah apa yang kita nak kita belajar di dalam tahun 4. Dan anak-anak di tahun 5 boleh sebagai ulang kaji dan tahun 6. Dan pada mereka di luar sana yang dapat ini bolehlah membantu anak-anak kita, kawan-kawan kita yang untuk mengetahui apa itu tahun, dekad, abad dan alaf. Tahun jangka masa dia 12 bulan, dekad masanya 10 tahun, abad jangka masa dia 100 tahun, alaf jangka masa dia 1000 tahun. Ini boleh kita kaitkan dengan ukuran panjang. Sentimeter, milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Itu. Anak-anak tahun 5 dan seterusnya tahulah. 1 sentimeter 10 milimeter. 1 meter 100 sentimeter. 1 kilometer 1000 meter. Jadi dekad, abad dan alaf. Jadi objektif kita yang pertama, kita nak mengetahui apa itu tahun, dekad, abad dan alaf. Jadi kita dapat dah tahulah tadi, abad ialah 100 tahun, alaf jangka masa 1000 tahun. Boleh semua? Boleh siap buat catatan? Okey. Alhamdulillah, dan cikgu berharap apa yang kita sampaikan hari ini menjadi sebagai sesuatu yang dapat memenuhi masa kita ini dan dapat sama-sama belajar sikit sebanyak. Dan baik, seterusnya kita tengok sikit apa ada lagi. Ya, ini perkaitannya yang kita belajar ni. Perkaitannya 1 alaf 1000 tahun, 1 abad 100 tahun, 1 dekad 10 tahun. Ataupun 1 dekad 10 tahun, 1 abad 100 tahun, 1 alaf 1000 tahun. Anak-anak buat catatan lah, tulis. Kali tahun 4 buat catatan apa yang telah cikgu sampaikan hari ini untuk perkaitan antara tahun, dekad, abad dan alaf. Mudah je. Tapi kalau tak belajar, tak tahu juga. Okey, insya-Allah kita dapat apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Baik, seterusnya yang ini 1 jam 60 minit. Ini kita dah belajar selalu dah di tahun 3 pun ada 1 minit 60 saat. Yang ini jam kita lah. 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. Okey, kita masuk pada latihan kenduri. Latihan kenduri ini mudah-mudah aja kita sama-sama buatlah. Baik. Okey. Cikgu cuba tulis semua. Tulis sekejap, 1 tahun berapa bulan, 1 minggu berapa hari, 1 hari berapa jam. Cikgu bagi masa dalam 1 minit. Anak-anak yang ada di depan cikgu ni yang sama-sama mengikuti tuition online Perlis Mengaji pada pagi ini, cikgu ucapkan terima kasih. Cubalah tulis untuk kita nak mengingat kembali apa yang kita belajar pada pagi ini. Dah tulis? Dah? Siap? Okey, mudah saja. Baik, kita tengok. 1 tahun? Ya. 12 bulan. 1 minggu? 7 hari. Bagus. 1 hari? Berapa jam? 24 jam. Alhamdulillah. Dapat semua, betul? Bagus. Anak-anak cikgu tahu, anak-anak cikgu yang ada di depan ni, yang mengikuti pada ini dapat mengisi jawapan-jawapannya dengan tepat. Alhamdulillah, terima kasih. Tahniah. Okey, seterusnya. Ini berkaitan lagi. 1 jam dan 1 minit. Ya, ini mudah saja. Berapa? Dah tulis, dah siap tulis. Tulis sama-sama, buat sama-sama untuk kita nak lebih memahami. Ya, 60 minit, 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. Alhamdulillah. Okey, kita tengok seterusnya. Alaf, abad, dekad.
tulis sekejap. Satu alaf berapa tahun, satu abad berapa tahun, satu dekad berapa tahun. 1 minit. Tak lama dah. Kita nak ni. Dah? Okey. Satu alaf 10 tahun. Betul tak satu alaf 10 tahun? Ya, satu alaf 1000 tahun. Satu abad 100 tahun. Kita buang satu digit sifar, no? Itu cara nak mudah ingat. Satu dekad, ya, 10 tahun. Jadi, ini perkataannya. Okey. Terusnya, cuba isi sekejap. 2 tahun, berapa bulan, 3 minggu, berapa hari, 4 hari, berapa jam. Baik. Anak-anak yang di sana, yang di luar sana, yang bersama-sama cikgu, cuba tulis sekejap perkaitan tersebut. Okey. 2 tahun. Siap dah semua? 2 tahun, berapa bulan? Kita belajar tadi 1 tahun, 12 bulan. Bila 2 tahun, ya, 24 bulan. 3 minggu. 1 minggu, 7 hari. 2 minggu, 14 hari. 3 minggu, ya, 3 minggu, 21 hari. 3 kali 7, 21. Jadi, 3 minggu, 21 hari. 4 hari pula berapa jam? 1 hari, kita belajar tadi, 1 hari 60 minit, 24 jam. Satu hari 24 jam. Kalau 4 hari 96 jam. Okey. Terusnya. Ya. 7 dekad. Ada berapa tahun? 1 dekad? 1 dekad 10 tahun. 7 dekad 70 tahun. Ya. 120 tahun. Ada berapa abad, ada berapa tahun? 120 tahun. Ya, baik. 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi 120 tahun sama dengan 1 abad. Bakinya 20 tahun. 20 tahun tadi ni berapa dekad sebenarnya? Jadi 20 tahun 2 dekad. Kita boleh juga 120 tahun menulis 1 abad 2 dekad. 120 tahun tu kita boleh tulis 1 abad 2 dekad pun boleh, ataupun 1 abad 20 tahun. 20 tahun tu 10 tahun, 1 dekad, 20 tahun, 2 dekad. Okey, itu perkaitannya. Okay, kita tengok kalender ni. Baik, ini kita buat rekreasi sikit lah. Kita main ni sikit. Kalender, semua ambil kalender di rumah. Kalender kita bulan 5 ni, hari ni. Tak apa, bulan ini. Cuba anak-anak ambil di hari ni, ambil kotak 2 kali 2. Sini 2 kotak, sini 2 kotak. Macam ni. Cikgu tanda macam tu. Okey. Di kalender ni, kita ambil 1, 2, kita tanda 4 kotak tu di tarikh tu dan cuba tambahkan. Tambah mengikut penjuru tersebut. Cuba tambah ikut penjuru tersebut. 5 tambah 11 dan yang kedua 4 tambah 12. Berapa jawab 5 tambah 11? 5 tambah 11? Ya, 16. 4 tambah 12 ataupun 12 tambah 4? 16. Jawapan yang sama. Nampak? Itu di kalender kuda kita ni, kita boleh buat yang tu. Okey, kita cuba satu lagi.
Cuba satu lagi. Kita ambil yang 14, 15. Kita ambil 14 hari bulan, 15 hari bulan, 21, 22. Di sini. Okey kan? 21, 20, kita cuba ambil sini. 21, 22, 28, 29. Cuba ambil. 2 kotak. Cuba tambah. Tambah 22 dengan 28, 21 dengan 29. Berapa jawapan dia? 21 dengan 29, 22 dengan 28. Kita tambah. Dapat berapa? Ya, 50. Hasil jawapannya sama. Nampak? Kalender kita, kita boleh, bila kita tambah, kita ambil 2 kotak, kita tambah 21, tambah 29 pun jadi 50. 22 tambah 28 pun jadi 50. Itu keistimewaan kalender kita. Kita boleh tambah, dia dapat jawapan yang sama. Itu kotak, kita panggil kotak 2 kali 2. Sini 2 kotak, sini 2 kotak, 2 kotak. Dan kita berpenjuru, kita tambah, dapat nilai yang sama. Okey. Yang lain boleh buat tak? Cubalah. Cuba ambil lah kalender bulan April ke, bulan Mac ke. Tapi jangan ambil kalender bulan Jun sebab nak guna. Jun bulan depan. Ambil yang telah kita lepas. Januari sehingga April. Cuba buat. Baik, kita tengok satu lagi. Tadi 2 kali 2. Sekarang cikgu ambil kotak 3 kali 3. Maksudnya 3 kalender. 12, 13, 14, 19, 20, 29, 78. Okey. Lepas tu kita tambah. Tambah ikut penjuru. Okey. 14 tambah 20 tambah 26. Penjuru sini. 12 tambah 20 tambah 28. Okey. Berapa dapat jawapan? Sama tak? Ya, 60. 12 tambah 20 tambah 28 pun 60. Okey, cuba yang ketiga. 13 tambah 20 tambah 27. Dapat berapa? Ya, dapat 20 juga. Dapat 60 juga. Itu keistimewaan kalender. Okey, kita tambah lagi. 19, 20, 21. 19, 20, 21. Dapat berapa? Jawapan dia. Ya, dapat 60 juga. Itu maksudnya keistimewaan kalender. Bila kita tambah, dapat hasil jawapannya yang sama. Ikut penjuru. Kalau kita ambil 4 kali 4 kali 4 kali 4 pun boleh. 4 kotak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita tambah penjuru. Cuba anak-anak boleh cuba. Itu kita rekreasi bagi kalender kita. Kita boleh buat kalender kuda ni. Cubalah di rumah nanti. Untuk yang bulan-bulan yang lain lagi. Dapat jawapan yang sama tak? Okey. Seterusnya. Anak-anak ni bunga apa ni? Ya, ini bunga Rafflesia. Okey. Bunga Rafflesia ni berkembang selama 3 hingga 5 hari saja dalam setahun. Bunga Rafflesia ni. Dia hanya berkembang 3 hingga 5 hari dalam setahun. Okey. Nyatakan 3 hari itu dalam jam. Nyatakan 3 hari dalam jam. Berapa? Ya, senang saja. 3 hari berapa dalam jam? 1 hari 24 jam. 1 hari. 2 hari. 1 hari lagi 2 hari. 24 jam. Okey, jadi 3 hari. Jadi 3 hari bersamaan dengan 72 jam. Ya. Okey, seterusnya. Ini. Cuba anak-anak buat sekejap. Ini daripada buku teks juga. Dalam buku teks juga ambil soalan-soalan dalam buku teks lah. Senang sebab cikgu tahu semua anak-anak di tahun 4 ada buku teks matematik. Jadi soalan yang sama anak-anak cuba buat dalam buku teks matematik itu. 9 hari berapa jam, 37 jam berapa hari berapa jam, 22 minggu 4 hari berapa jam, 9 tahun berapa bulan, ada berapa jam dalam masa 7 hari. Kalau 1 hari,
24 jam. Kalau 9 hari, kita nak buat macam mana? Ya, kita ambil 24 jam. Buat apa dengan 9? Kita darab. Cikgu tak tunjuk lah ni, cikgu tunjuk. Cikgu nak, cikgu rasa semua anak-anak cikgu boleh buat. Cuba kira lah, 24 jam kali dengan 9. Berapa? Dapat? Okey, kita tengok. Betul tak anak-anak kira? Ya, 216 jam. Baik, terusnya 37 jam. Sama dengan berapa hari, berapa jam? 37 jam. Satu hari ada 24 jam. Kita buang dulu 24 jam. Jadi satu hari. Lepas tu baki dia? Ya, 13 jam. Bagus. 2 minggu, 4 hari. Dalam hari. Hari dah ada dah sini 4 hari. Cuma nak tukar 2 minggu. 2 minggu, 1 minggu berapa hari tadi? 1 minggu 7 hari. 2 minggu, 14 hari. Jadi 14 tambah dengan 4 hari. Ya, 18 hari. 9 tahun, berapa bulan? 1 tahun ada 12 bulan. Kalau 9 tahun, 9 kita darab dengan 12. Dapat berapa 9 darab 12? 108 bulan. Okey, berapa jamkah dalam 7 hari? 1 hari ada 24 jam. Jadi 12 darab 7, 24 jam. 1 hari ada 24 jam. Lepas tu 24 jam darab dengan 7, 166 jam. Okey. 8 hari 5 jam. Ada berapa jam? 1 hari ada 24 jam tambah dengan 5 jam. Ya? Dah kira? Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Cuba kira sekejap. Cuba isi. Kita buat tulis. Lepas tu cuba buat pengiraannya. Okey. Ya, 197 jam. 6 minggu ada berapa hari? 1 minggu 7 hari. 6 kali 7. Ya, 42. 84 hari. Ada sama dengan berapa minggu? 1 minggu 7 hari. Jadi kita bagi dengan 7 dapat 12. Dan 10 tahun 3 bulan. Ada berapa bulan? 1 tahun ada 12 bulan, 10 tahun 120 bulan. 120 bulan tambah 3 jadi 123 bulan. Itu cikgu harap ini latihan-latihan ni ada dalam buku teks. Cuba anak-anak buatlah untuk lebih memahami lagi apa yang telah kita belajar hari ini. Dan cikgu harap apa yang kita belajar hari ini, fokus utamanya ialah kita nak tahu apa itu alaf, dekad, alaf, abad, dekad, tahun, bulan. Dan cikgu harap apa yang telah kita sampaikan hari ini kita dah kuasai lah. Senang. Dah kita faham. Dan cikgu berharap apa yang telah kita belajar pada hari ini, kita dapat sedikit sebanyak membantu untuk anak-anak kita di rumah yang untuk kita sama-sama belajar. Dan akhir sekali, cikgu berharap anak-anak cikgu masih lagi kekalkan di rumah dan belajar di rumah dan bekerja di rumah dan seterusnya kita jaga kita. Dan akhir sekali cikgu nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua yang sudi bersama dengan cikgu di online pada hari ini. Online pada hari ini dengan selamat Hari Raya Aidilfitri ucapkan. Dan selamat Hari Raya. Kita jumpa lagi di lain masa dan yang ketika insya-Allah. Dan kekalkan di rumah, belajar di rumah, study at home. Kita jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.